Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita kesambung perbincangan Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-22. Pada bab yang ke-22 iaitu hadis 662. Al-ijtiza' lidzalika kullih bi adhanin wahid wal iqamatu likulli wahidatin minhuma. Memadai untuk itu semua dengan sekali azan dan melakukan iqamat pada setiap salat. Sebenarnya bab yang ke-22 ini sebenarnya masih lagi ada kaitan dengan bab sebelumnya. Kerana dalam bab yang ke-21 kita telah bincang berkenaan dengan Nabi dan para sahabat yang telah tertinggal beberapa salat dengan sebab peperangan. Dan bila hendak diqadhakan salat itu, beberapa salat, maka sekali azan dan setiap salat yang hendak dilaksanakan itu dilaungkan iqamat setiap salat. Tetapi tajuk itu tidak dibincang secara langsung lah dalam bab sebelum ini, cuma ada disebut dalam hadis. Kena ingatlah style ataupun metod Imam Nasa'i ini, mana walaupun sesuatu tu sudah ada disebut dalam hadis sebelum ini, tapi dia perlu sebut pula dalam bab berasingan sebagai untuk memperjelaskan lagi perkara itu. Jadi maknanya bab yang ke-22 ni bincang khusus lah kira-kiranya. Jadi bila seseorang itu tertinggal, dengan apa sebab lah? Kalau zaman Nabi dulu dengan sebab peperangan, sibuk berperang sehingga tak sempat untuk solat, sehingga ada kata 3 solat tertinggal, ada kata 4. Dan insya-Allah perkara itu kita akan bincang selepas ni lah, walaupun sebelum ni telah disebut. Saya telah sebut secara ringkas. Baik. Jadi tajuk ini menunjukkan bahawa salah satu hadis ini menunjuk bab tajuk ini dengan hadis yang dikemukakan di bawah bab yang ke-22 ini, kita mendapat satu gambaran bagaimana sunnah ataupun bagaimana Nabi SAW mengurus salat yang tertinggal. Beberapa salat yang tertinggal. Apakah setiap salat itu perlu dilakukan azan? Tidak. Yang dilakukan azan hanyalah untuk waktu itu saja. Misalnya waktu zuhur, asar, maghrib dilaksanakan pada waktu isyak. Jadi kalau azan pun untuk isyak itu. Kalau untuk iqamat, untuk semua salat itu. Baik. Apakah hanya itu saja yang ada dilakukan oleh Nabi? InsyaAllah kita akan bincanglah selepas ni. Mana boleh juga, ada juga yang menyebutkan bahawa sekali qamat saja untuk semua. Tidak kata setiap kali nak salat maka setiap kalilah qamat. Misalnya kita semaya jamuk, misalnya jamuk dia kena 2 ya. Hak ni bukan bab jamuk, ni bab qada. Dengan sebab tertinggal kerana peperangan ataupun kerana hal-hal yang sangat getir lah, sangat mendesak. Boleh berlaku tu dalam keadaan itu tu. Misalnya doktor, kebetulan hari tu penuh katil, tempat orang nak bersalin, doktor tak cukup misalnya nak tinggal bahaya katakanlah, ataupun pembedahan yang berlaku dalam jangka masa yang lama, ataupun kebakaran berlaku. Tu aja perkara begitulah. Jadi kalau kita tahu ni, kita boleh ikut dengan tepat apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dengan tepat. Baik. Cuba tengok hadis yang ke-662. Bi qala akhbarana Hannad an Hushaim an Abi Zubair an Nafi' ibn Jubair an Abi Ubaidah qala Abdullah innal musyrikin syaghalun nabiy sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawat yaumal khandaq
فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. Maksudnya Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah. Abdullah ni mana Abdullah? Nabi Mas'ud mana? Kata Abdullah, sesungguhnya orang musyrikin telah menyibukkan Nabi SAW pada hari peperangan Khandaq sehingga terlepas empat salat. Sehingga terlepas 4 salat. Baginda telah menyuruh Bilal melaungkan azan. Selepas itulah, selepas keadaan itu reda, kerana pada waktu malam ni kira-kiranya tidak kritikal sangatlah. Sebab zaman dulu dia berperang menggunakan senjata, pedang dan sebagainya. Malam tu boleh katakan tidak berlaku peperangan. Biasanya begitulah kalau kita tengok dalam syarah-syarah dan hadis-hadis berkenaan dengan maghazi. Jadi dia mula pula pada waktu pagi tu. Jadi bila sampai waktu malam itu, Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Bilal melaungkan azan, kemudian melaungkan iqamat dan melakukan salat zuhur, kemudian melaungkan iqamat lalu salat asar, kemudian melaungkan iqamat lalu salat maghrib, dan kemudian melaungkan iqamat lalu salat isyak. Ingat tak saya sebut sebelum ni? Jadi ulama kata hak yang kata 4 ni maknanya digabung 4 waktu. Bukan bermakna tertinggal 4 ni, sebab dia tak ada kata tertinggal 4. Kalau tertinggal 4 dia kena laksana pada waktu subuh, baru jadi terlepas 4. Sebab ni solat ni dilaksanakan dalam waktu isyak, maknanya isyak tidak terlepas. Jadi apakah salah hadis ni sebut 4? Dak, 4 tu maksudnya gabung 4. Itu maksud dianya. Sebab tu walaupun kita tengok hadis ni nampak zahir begitulah. Sebab ulama kata kalaulah ada orang kata terlepas 4, maknanya dia semaya ni dalam waktu subuh ni. Sebab dia bila dia semaya dalam waktu isyak tak terlepas lagi. Tu terlebih dahulu kena faham gitulah. Dah zuhur. Cuba tengok azan. Azan tu untuk waktu isyak. Kemudian qamat, semaya zuhur. Kemudian selepas tu qamat pula, semaya asar. Kemudian qamat pula, semaya maghrib. Kemudian qamat semaya isyak. Baik, semaya ni dalam waktu mana? Waktu isyak. Maknanya isyak tak terlepas tu. Jadi hak betul-betul terlepas secara hakikinya 3 saja. Cuma disebut 4 ni dia kira sekali dengan isyak. Isyak tu sebenarnya tuan rumah. Isyak tu adalah waktu tuan rumah. Itu sebenarnya. Okey, baik. Cuba tengok pengajaran dan pedoman hadis. Pengajaran dan pedoman hadis. Yang pertama, dalam bab ini Imam An-Nasai telah menyebutkan hadis yang menunjukkan memadai sekali azan untuk melakukan sekaligus semua salat yang tertinggal. Namun iqamat dilaungkan untuk setiap salat berkenaan. Jelas satu Baik, yang kedua, Abu Ubaidah. Kalau Abu Ubaidah, cuba tengok dalam semula hadis ni dia punya perawi dia tu an Abi Ubaidah. Abi Ubaidah ke Abu Ubaidah ke Aba Ubaidah sama itu. Kita baca Abi, Aba, Abu tu dia mengikut kaedah grammar. Grammar lagu mana? Nahwu lah kita panggil. Gitu. Jadi Abi Ubaidah dia kata Abdullah telah berkata. Baik, cuba kita tengok ni secara ringkas ni. Abu Ubaidah ni adalah anak kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Ni sahabat utama ni. Ulama kata dia ni tidak dimasukkan nama di kalangan 4 orang Abdullah yang masyhur tu kerana dia ni mati awal. Tu ya sebabnya. Abdullah bin Mas'ud ni. 4 orang dia panggil Al-Abadilatul Arba'ah tu. 4 orang Abdullah kira-kiranya paling alim lah di kalangan sahabat. Orang panggil tokoh ilmuwan. Siapa dia? Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 4 orang yang kita sebut bawah ni Ibnu Abbas, lepas tu Ibnu Umar, Ibnu Zubair saya ada. Tak ingat dia 4 orang tu. Kita sebut sebelum ni dia ni tak termasuk Ibnu Mas'ud ni. Jadi ulama kata kenapa tak termasuk sedangkan dia ni alim ni kalau sahabat? Sebab dia ni meninggal awal. Katanya begitulah. Memanglah. Tak apalah. Tu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin Al-As tu.
Tak silap seorang ni Ibn Zubair tak silapnya. Abdullah bin Zubair. Dia tu orang alim tu. Baik. Abu Ubaidah ni adalah anak pada salah seorang sahabat yang sangat alim, yang menjadi rujuk ke masyarakat, iaitu Abdullah bin Mas'ud, tu tertinggal S. Beliau masyhur dengan kunyahnya, yakni Abu Ubaidah. Dan pendapat yang popular lah, yang masyhur, beliau tidak ada nama lain selain daripada kunyah dia, yakni Abu Ubaidah. Namun ada juga ulama yang mengatakan nama khas beliau adalah Amir Al-Kufi. Amir bin Abdullah bin Mas'ud. Ada yang kata gitu. Tapi dia terkenal dengan Abu Ubaidah. Dia ni seorang yang thiqah. Meninggal dunia selepas tahun 80 Hijrah. Selepas tu. Sebab ulama tidak boleh sebut dengan tepat. Tapi yang pastinya selepas tahun 80. Gitu. Beliau adalah tokoh tabi'in. 4 imam hadis. Siapa dia? Talak Bukhari Muslim. Bila kata 4 imam hadis tu, Al-Arba'ah tu telah mengeluarkan hadis daripada beliau, daripada Abu Ubaidah. Maknanya 4 orang itulah. Bermula daripada Imam Nasa'i, kemudian Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. 4 orang itu. Jadi buahnya Bukhari dan Muslim. Baik. Yang ketiga, para ulama berselisih tentang sama Abu Ubaidah daripada ayahnya. Sama ni maksudnya mendengar hadis. Para ulama berselisih pendapat tentang Abu Ubaidah, dia sempat dengar ketiga daripada ayah dia ni. Jadi ayah dia yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Pendapat yang sahih adalah beliau tidak sempat mendengar hadis daripada ayahnya kerana beliau masih kecil pada waktu itu. Maknanya ayah dia meninggal dunia pun dia kecil lagi. Itu pendapat yang sahih. Sebab tu dia ni tersenara sebagai tabi'in lah. Tabi'in tu suku tabi'in, tapi dia tak sempat nak ambil hadis pada ayah dia. Tak sempat. Kerana dia kecil sangat. Ini bermakna hadis ini adalah munqati'. Bila munqati' jadi dhaif lah, terputus oleh perawi itu. Namun ia ada sokongan, yakni syahid daripada hadis Abu Sa'id, dan dengan sokongan ini para ulama menghukumkan hadis Abu Ubaidah ni sebagai sahih. Saya tidak kemukalah hadis Abu Sa'id, sebab hadis Abu Sa'id sebenarnya lebih kurang saja dia punya lafaz tu dengan hadis ni. Cuma riwayat tu daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Akhir-akhir saya ke isyarat, dia ada isyarat lagi lah selepas pada itu. Jadi kukuk mana pun hadis ni asalnya dhaif, dia jadi sahih kerana sokong dengan hadis lain. Sebab hadis Abu Sa'id itu membicarakan tajuk yang sama, poin yang sama dalam hadis. Baik. Yang keempat, Ibnu Sayyidin Nas. Payah nak eja tu Sayyidi An-Nas. Jadi kena baca Ibnu Sayyidin Nas. Dia ada sebut, dia kata begini, sebenarnya terdapat riwayat yang pelbagai yang menyebutkan Nabi SAW terlepas salat kerana keadaan getir semasa perang Khandaq. Semasa perang Khandaq tu sebab hadis yang menyebutkan tentang getirnya perang Khandaq sehingga Nabi tak sempat nak salat. Tak ada masa, tak ada waktu yang tenang lah. Keadaan tu berpanjang dalam keadaan getir sehingga terlepas beberapa waktu. Hadis tu banyak, bukan satu hadis. Dan hadis tu pun pelbagai. Dia punya lafaz dia tu. Kata Ibnu Sayyidin Nas. Hadis Jabir, misalnya salah satunya hadis Jabir menyebutkan solat yang terlepas tu hanya waktu asar sahaja. Manakala hadis Ibnu Mas'ud menyebutkan 4 solat yang telah terlepas. Hadis Ibnu Mas'ud ni lah kita baca ni. Hak riwayat daripada anak dia Abu Ubaidah tu. Ibnu Mas'ud ni mana Abdullah bin Mas'ud. Mengikuti Abu Bakar, pendapat yang sahih insya-Allah. Saya letak insya-Allah sebab asal dia pun sebut. Saya letak sebab penting tu. Tak boleh tinggal tu. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun pada pandangan dia, mana boleh jadi hak dia ni salah, tapi insya-Allah hak tu betul bagi pandangan dia. Sebab tu dia letak insya-Allah. Jadi saya tengok penting kita letak. Sebab tu saya letak tu, dia panggil jumlah muqtaridah dalam istilah dia. Kata mengikut Al-Qadhi Abu Bakar, pendapat yang sahih insya-Allah lah. Hak ni lah betulnya bagi dia. Salat yang terlepas adalah satu sahaja, iaitu asar. Jadi maknanya Qadhi Abu Bakar ni dia tarjih hadis mana? Hadis Jabir tadi. Hadis Jabir yang kata terlepas tu satu saja, bukan 3 ataupun 4. Ustaz ni ingatlah kalau sebut 3 hak hakiki, kalau 4 tu termasuk dengan isyak. Padahal isyak tu tak terlepas pun sebenarnya. Cuma dilaksanakan dalam waktu dia.
Ada juga dari kalangan ulama yang menjamakkan hadis berkenaan. Antara hadis yang menyebutkan 4, iaitu hadis Ibn Mas'ud, dengan hadis yang menyebutkan 1 salah asal. Oleh kerana semua hadis ini sahih, bagaimana kita nak jamak hadis itu? Jamak ni maknanya kita nak mengambil kira semua, dah boleh pakai semua. Sebab ulama dia cuba elok tolak kalau hadis itu sahih. Sama ada talfiq, sama ada jamak, ada takwil, ikutlah. Tarjih, ikut dia. Baik, tak apa, cuba kita tengok. Dia nak jamak, mana nak pakai semua. Mereka mengatakan peperangan ni kaedah jamak lah. Jadi bila kata nak jamak, kita nak pakai semua hadis tu, bagaimana caranya? Cuba tengok. Mereka mengatakan peperangan Khandaq berlaku bukan 1 hari, beberapa hari. Oleh yang demikian, maka riwayat yang berbeza berkenaan berlaku, yang berbeza berkenaan berlaku dalam waktu yang berlainan. Jadi hadis hak kata berbeza, hadis riwayat berbeza berkenaan. Hak kata Ibnu Mas'ud kata Pak Jabir pula kata sehasa. Itu maknanya hadis berbeza berkenaan, tak berkenaan dengan ni. Ada lagi orang lain tapi kok maduk main gitu ya, 1 Pak, gitu ya. Baik. Sebenarnya berlaku dalam waktu yang berlainan. Mana hak kata Pak tu ada juga, dia bukan sehari peperangan ni, beberapa hari. Jadi hak Jabir kata 1 saja tu memanglah ada juga hari lain. Hak Ibnu Mas'ud kata Pak tu hakikat 3 lah, kenapa lah bila sebut Pak tu, hak tu hari lain. Boleh pakai berlaku hadis tu. Itu dia panggil kaedah jamak. Jadi pandangan ini, yakni pandangan yang mengatakan kita jamak hadis tu sehingga kita boleh pakai semuanya, lebih dipersetujui oleh Sayyidin Nas. Sayyidin Nas kata hak ni lebih. Sebab apa kebaikan dia? Tak perlu kita tolak hadis. Beliau berhujah bahawa hadis Abi Sa'id sangat sahih berbanding yang lain. Dia mari hadis Abi Sa'id pula. Cuba tengok bawah tu lah. Hak tadi nombor 1 tadi, cuba tengok sendirilah. Ibnu Sayyidinah tu nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 Muhammad. Tu ulama kata ni contoh biasa ni, saya dah ke Muhammad anak Muhammad baru Muhammad ayat 3 Muhammad Al-Ya'muri. Dia ni muhaddis, hafiz hadis, mu'arrikh, ahli sejarah dan faqih, seorang faqih. Dia ni bukan orang Arab pun, orang Andalusia, Spanyol. Bukan main terkenal dia ni. Tengok Muhammad, anak Muhammad. Tiga. Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3. Kalau sini Muhammad 4, Muhammad kelima ada lagi. Nak buat mana? Biar saya Nabi nak ayatnya. Baik, nombor 2 tu. Beliau berhujjah bahawa hadis Abi Sa'id sangat sahih berbanding yang lain. Jadi mana pula hadis Abu Sa'id? Tadi kayak Ibn Sina kata dah, riwayat tu pelbagai banyak. Cuba tengok hadis Abi Sa'id. Jadi hadis Abi Sa'id diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi daripada Muzani, daripada Asy-Syafi'i. Muzani itu kena ingatlah, Muzani ni anak murid utama Imam Syafi'i. Dia ringkaskan dia punya kitab Al-Um itu. Dia buat syarah. Ni anak butir lah kalau Kelantan kata. Perawi utama dia Ar-Rabi' tu. Tak apalah. Muzani. Jadi hadis Abi Sa'id ni diriwayatkan oleh Imam Tahawi. Tu Imam Tahawi lah kita baca. Dia sebenarnya kitab kita baca tu, mengikut ulama, kitab tu antara kitab sahih tu, kitab paling sahih, cuma tidak disenara sebagai buah kitab hak ditelipuk tu. Malaysia insya-Allah kita baca. Minggu lepas kita cuti tu. Tu kitab sahih tu. Ni Imam diriwayatkan oleh Imam Tahawi. Imam Tahawi ambil hadis itu daripada anak murid Imam Syafi'i Al-Muzani. Al-Muzani ambil daripada Tuk Budi Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Ibnu Abi Fudayk telah meriwayatkan kepada kami daripada Ibnu Abi Dzib, daripada Maqburi, daripada Abi Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. Khudri itu sebenarnya bukan Khudir, Khudri. Daripada ayahnya telah Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Abdurrahman Abu Sa'id Al-Khudri itu. Kalau nak rujuk semula hadis ni 21 tu. Hadis tu lah. Cuma hadis tu dia ringkas. Hadis hak sebenar,
Kalau riwayat dengan lengkap dia lebih panjang lagi. Tapi kalau kita tengok dalam hadis Nair 21, duk mana Nair 21 ni? Tu muka surat 331 tu. Cuba tengok tu. Kalau nota dulu dia lengkap lah. Teks Arab dia tu, hak ni ambil separuh. Boleh tengok situ lah. Ni lah. Gitulah. Boleh tengok, boleh rujuk balik situ lah. Boleh rujuk sendiri. Jadi kalau kita nak terima hadis Ibnu Mas'ud, nak tolak hadis Abu Sa'id ni, tak boleh sebab hadis ni sahih. Dia kalau dalam kitab asal dia sahihun jalil, dia kata. Sahihun jalil ni sahih sungguh lah. Bila kata sahihun jalil tu. Jadi hadis yang sebut asal saja tu pun kuat tu dalil tu. Dari segi sanadnya, Ibnu Mas'ud ni sahih juga. Jadi kita terima kedua-dua. Dan pakallah di situ kaedah jamak. Jamak macam mana? Hak kata waktu asal tu hari tu. Hak kata tinggal 4 tu ataupun 3 tu hari lain pula. Itu maksud dia. Boleh? Jadi mana boleh pakai semualah. Baik, kukuk mana pun jelas daripada tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i ni. Sebab gini saya tengok dalam beberapa syarah Nasa'i dah. Maknanya bagi Imam Nasa'i nya harus, bukan kata molek. Mana harus? Bukan kata, maknanya sebabnya ada juga kata dak qomat sekali pun tak apa qomat. Patut orang lain pakai bangun tu supaya kita jamak lah, apakah kita nak qomat 2 kali? Akhirlah situ. Ikut nak buat mana pun. Gitu. Semua ulama kata kalau tak azal, tak qomat pakai maya pun sah tu. Cuma kita nak tahu. Maknanya kalau kita pakai pendapat kata hak tu mana ada syariat di situ begitu, sunat boleh follow. Itu. Lepas tu bila kata sunat, janganlah kita tekan orang, pandai rendah pada orang, tak boleh follow banyak dia tahu. Tak kena gitu. Baik, cuba tengok bab yang ke-23. Ni memadai dengan iqamat untuk setiap solat yang tertinggal. Mana tak payah hazal pula. Soalan lagi tu lah. Baik, cuba kita tengoklah. Tetapi saya tengok dalam beberapa kitab lain lah. Ramai ulama tarjih hak ni lebih afdal. Lebih afdal macam mana? Mana kita sama ada kita semaya jamak ke ataupun semaya kerana tertinggal. Katakanlah seseorang tu sibuk sangat, tidak semesti peperangan pun. Misalnya nak padamkan kebakaran misalnya dah, ataupun aksiden orang lemah ataupun apa sajalah, tertinggal beberapa waktu. Dia kata lebih afdal kita ikut ni sebab ni kuat ni. Maknanya sekali azan mula-mula tu lepas tu qomatlah untuk beberapa kali solat tu. Tapi kukuk mana pun, paling tidak pun kalau kita tak kata sunat yang ditekankan dalam agama, mana harus. Bila perkara harus ni kalau buat, bila ada dalil dia boleh pahala juga. Begitu. Baik, bab yang ke-23 memadai dengan iqamah untuk setiap solat yang tertinggal. Al-iktifa' bil iqamah li kulli salatin. Cuba kita tengok perbincangan dia lah. Hadis yang ke-663. Wa biqala akhbarna al-Qasim ibn Zakaria ibn Dinar qala hadatsana Husain ibn Ali an Zaidah qala hadatsana Sa'id ibn Abi Arubah qala hadatsana Hisham أن أبا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود قال كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا وأقام لصلاة العصر فصلينا وأقام لصلاة المغرب فصلينا وأقام لصلاة العشاء فصلينا ثم طاف علينا فقال ما على الأرض إصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kami dalam satu peperangan. Sini dia tidak sebut. Maksud apa ni? Khandaq lah. Tengok dalam hadis lain. Dalam hadis ni tak sebut peperangan apa. Maksudnya khandaq. Macam mana kita tahu? Hadis ni dan juga hadis lain.
Orang-orang musyrikin telah menahan kami dari melakukan salat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Setengah ulama kata 3 ya. Isya ni dia sebut sini mana tertahan tu. Hak isya ni tertahan pada awal waktu. Ada juga yang kata begitu. Mana semaya isya pun lewat. Tapi kuku mana hakikat sebenarnya isya tak terlepas. Kalau terlepas isya subuh kena faham begitulah. Apabila orang musyrikin berlalu pergi, mana pergi tu pergi di camp dia lah, tak selesai lagi peperangan ni. Tidak masuk rapat dengan tentera Islam, dia pergi ke camp dia, ke muaskar, ke camp dia tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh muazzin melaungkan, tersilap spelling, melaungkan azan, kemudian dilaungkan iqamah. Ada sebut azan sebab munadi tu. Baik, tak apalah. Kemudian dilaungkan iqamat untuk salat zuhur, kemudian dilaungkan iqamat untuk salat asar, kemudian dilaungkan iqamat untuk salat maghrib, dan dilaungkan iqamat untuk salat isyak. Saya sebut dilaungkan ini sebabnya sebab ramai pada waktu tentera. Baginda selepas itu baginda mengelilingi kami. Selepas itu Nabi bangun sebagai tentera ni, sebagai tentera bangun. Dah sahabat dia duduk asal Nabi pusing. Apakah cukup satu keliling tu? Itu tak ada, tapi tawaf ni mana pusing gitu. Lalu Nabi pun kata, tidak ada kalangan manusia di muka bumi yang ingat kepada Allah selain kamu. Ni Nabi puji tentera dia. Walaupun tertinggal pun tak lupa salat. Bahkan setengah-setengah sahabat Nabi tu dia semacam kutub lah. Ada kalau kita tengok riwayat, sebab tu Nabi kata gini, maknanya bencinya sahabat Nabi meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Sehingga setengah sahabat Nabi dari riwayat lain sebut macam dia kutub lah pokok Quraisy. Kerana mulah aku jadi terlepas beberapa waktu. Maknanya sedih sahabat. Padahal dalam peperangan tu tak salah pun. Sebab tu Nabi kata, tak ada orang lain ingat Tuhan lebih pada bapak kita, bapakmu. Seolah-olah begitulah Nabi sebut ni. Ini satu pujian daripada Nabi kepada para sahabat dia. Kita kena ingat peperangan Khandaq ni teruk. Siapa tak ada nak makan sahabat. Ikat perut, letak batu 2-3 ketul ni. Bukan main-main. Tu siapa mana kalau kita tengok tu menasabah lah nak semaya pun tak ada. Nak makan pun tak ada. Bukan kata semaya makan dah. Kenapa? Semaya tak ada. Nak ada tak ada berlaku. Tu. Dah lah masa gali parit tu ikat perut dah. Kan dalam sejarah, cuba baca lah sejarah. Nabi sendiri ni siapa penuh debu ni. Duk gali parit tu. 24 jam kerja. Memang Nabi sendiri pun katanya dalam riwayat tu, ni letak batu di perut ni. Begitulah juga ketika peperangan, sehingga terlepas beberapa waktu. Baik, saya baca dulu. Huraian hadis bab telah disebutkan dalam hadis 622 sebelum ni. Yang kedua, hadis yang disebutkan di bawah bab ini menunjukkan memadai melakukan iqamah sahaja tanpa azan bagi salat yang terlepas waktunya. Ini saya pun tidak sempat nak ambil sebab dia kena rujuk banyak kitab. Cuma sempat baca. Dia begini maksudnya. Kalau kita tengok di sini, setengah ulama kata hadis ni sebenarnya dia ada juga azan ini. Cuba perhati teks hadis tu. Sebab tu saya terjemah berdasar pada syarah dia tu. Cuba tengok saya baca semula ambil baris yang kedua, muka surat 332. Kunna, di situ. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud tu. Kunna fi ghazwatin fahabasana al-musyrikun an salati zuhri wal asri wal maghribi wal isya. Falamma ansarafa al-musyrikun amara Rasulullah munadiyan fa aqama. Jadi setengah kata munadiyan ni maksudnya hak ni azan. Tapi ramai juga yang kata tidak. Nabi suruh seorang yang munadi ni, maknanya muazzin lah, suruh, lalu dia pun melakukan iqamah. Dia kata tak ada azan di sini. Ada juga khilaf. Jadi bila Imam Nasai sebut di sini memadai dengan iqamah untuk, maknanya Imam Nasai salah seorang yang memahami hadis ni, munadi yang disuruh, munadi ni asal-asalan orang yang melaungkan. Maknanya laungan yang diperintah oleh Nabi ni bukan azan, iqamat saja. Tapi orang lain ada sebut azan dah. Tapi dalam hadis ni. Jadi hak saya terjemah azan itu salah satu terjemah lah. Di sini ulama kata Imam Nasai lebih cenderung dari sudut fiqh tak ada azan. Tidak ada azan. Imam Nasai lebih cenderung ke arah itulah. Baik. Tak apalah tu tu khilaf lah.
Jadi jangan confuse lah ya. Wallahu a'lam lah, setakat saya baca banyak juga saya rujuk ni, tak ada seorang apa kata insya tu terlepas. Tapi kukuk mana pun dia kata dia panggil luput hakiki 3. Suhur, asar, maghrib. Luput majazi isyak. Luput mana? Luput waktu utama. Jadi terpaksa semaya lewat isyak. Itu macam luput juga tapi bukan hakikat. Masih dalam waktu lagi. Supaya kita lewat mai zuhur. Apa kepak. Mana kita kata lewat tu maknanya dalam waktu lagi. Nak luput dah, tak luput lagi. Nak ayatnya terganggu tu bukan 3 waktu, 4 waktu. Sampai begitu sekali. Itu maksud dia nya. Kali kita masuk bab lain pula, bab 24 ni. Ni bagi apa kita tak amal lah ke ni. Iqamah bagi orang yang lupa 1 rakaat salat. Ni khilaf parut juga ni nak. Dia semaya, tiba-tiba sudah semaya tu, tinggal 1 rakaat. Kena qomat pula untuk 1 rakaat tu. Tak buat apa, tak je buat apa kita sana. Cuba kita tengok. Cuba kita tengok Imam Nasa'i buat bab yang ke-24 ni. Al-iqamah liman nasya rak'atan min salatin. Iqamah bagi orang yang lupa 1 rakaat salat. Yang mana kes ni berlaku ni semaya maghrib. Baik, tak apalah kita baca. Hadis yang ke-664. Nabi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsna Al-Laits an Yazid bin Abi Habib. Hadis ni Syiah tak terima. Dia tak terima ada Nabi lupa. Tubik dah. Tubik pada masjid dah. Kata ni rekod ni sahabat ada Nabi lupa. Patut maksum lagu mana? Tu baik. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsna Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Suwaid bin Qais haddathahu an Muawiyah bin Khudayj anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yawman fasallama wa qad baqiyat min as-salah rak'ah fa adrakahu rajulun faqala nasita min as-salah rak'ah fadakhala al-masjid wa amara Bilal fa aqama as-salah fa shalla lin-nas rak'ah fa akhbartu bidzalika an-nas فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو قالوا هذا طلحة ابن عبيد الله. Imam An-Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Muawiyah bin Khudayj. Sepatut saya highlight ke dia punya nama tertinggal. Kita terus ambil di situlah. Imam Abu Hanifah Imam An-Nasa'i rahimahullah telah meriwayatkan hadis ini daripada Muawiyah bin Khudayj. Bukan Khadij, Khudayj. Sahabatlah ni. Bahawa pada suatu hari ana tertinggal terjemah. Tidak, tak apalah, sudah ada di sini. Ni saya terjemah mafhum ni, bukan ikut harfiah dia. Rasul pada suatu hari kata Muawiyah, Rasulullah telah memberikan salam pada pada satu tu. Pada ketika salat Rasulullah SAW telah memberikan salam pada ketika salat masih ada lagi 1 rakaat. Pada hanya salat tak ada salat, tiba-tiba Nabi bagi salam. Tu maksud dia nya tu tersalah terbuai hal tu. Ataupun padahal tu memberikan salam padahal salat masih ada lagi 1 rakaat. Itu maksud mafhum. Jadi maknanya bagi Muawiyah bin Khudayj jelas tu bukan seorang sahabat tu. Cumanya ada disebut setengah sahabat tu dia macam nak beritahu ke Nabi, dia takut siapa wahyu kurang waktu semaya. Betul solat dia senyap. Bukan dia kata muju baru. No, tidak gitu. Tapi setengah sahabat misalnya Talha sih, dia tak sedar hati. Dia tanya, padahal Nabi jalan pergi. Kita tengok. Jadi Rasulullah telah memberikan salam padahal salat masih ada lagi 1 rakaat. Lalu ada seorang berkata, seorang ini sahabatlah. Rakaat awalnya tidak disebut siapa. Jadi seorang lelaki tu tanya, ada seorang yang Tuan telah terlupa 1 rakaat. Dia berani, dia kata orang lain tahu juga mengikut ulamanya, cuma dia. Rasulullah tak lupa. Rasulullah ni maksum. Di sinilah ada hikmah syariat di sini.
Oleh itu baginda masuk semula. Ni ringkas ni. Hak dalam riwayat lain Nabi tanya betul ke? Nabi buat pengesahan dulu. Sebab Nabi tak ada ingat dia tersalah tu. Bila sahabat kata ya, cuma kami ingat ke kusiratis salah. Salah telah dipendekkan daripada 3 jadi 2. Takut jadi subuh lah ni pula lepas ni. Bukan boleh kira dengan syariat sedar tu orang tu. Bila begitu, bila jelaslah bahawa Nabi tersalah di sini. Baik. Nabi masuk semula dalam masjid dan menyuruh Bilal melaungkan iqamat. Terjemah gitu dulu. Lepas tu kita bincanglah. Dan menunaikan salat dengan mengimami orang ramai. Mana tambah solat. Bukan semaya semula. Kemudian saya memberitahu peristiwa ni kepada orang ramai, kata Muawiyah bin Khudash. Saya tu maknanya Muawiyah bin Khudash. Saya beritahu peristiwa ini kepada orang ramai. Mereka bertanya saya tentang lelaki tu hak memperingatkan Nabi. Siapa yang memperingatkan Nabi? Rasulullah tinggal tu saudara. Siapa dia lelaki tu? Saya memaklumkan kepada mereka bahawa saya tidak mengenalinya, kecuali jika kalau saya tengok saya kenal, cuma nama saya tak tahu, saya tak kenal. Tapi kalau saya tengok saya cam dia, itu maksudnya. Tiba-tiba saya jemah tiba-tiba sebab dia itu ada makna fujaiyah di segi fa itu. Tiba-tiba dalam keadaan itu lelaki berkenal lalu berhampiran dengan saya, dan saya pun kata, inilah lelaki yang saya masukkan tadi. Bila sahabat tengok, sahabat kata, oh ni Talhah ni, Talhah bin Ubaidillah, jiran Nabi dalam syurga. Nabi kata, Hak Syiah kata berzina dengan Aisyah dalam perjalanan pergi ke San'a lepas Nabi wafat. Tak apalah tu. Sebab tu Syiah ni kalau dia mati tak sudut kata berapa, muju baru. Muju baru. Kurang seorang. Makhluk Tuhan ialah anak sahabat. Baik, perbincangan daripada umum hadis. Hadis bab iaitu hadis Muawiyah bin Khudash adalah sahih. Dari segi statusnya sahih. Baik. Kena ingat hadis ni isu dia nya tinggal serkat. Kalau 2 pun gitu jugalah. Kalau mana ada syariat qamat, bila nak masuk balik tu, nak semaya balik tambah ni bukan mula daripada awal. Ada syariat iqamat tu. Apakah itu sahaja pemahaman dalam hadis ni? Khilaf. Lepas ni kita tengoklah. Asalnya hadis ni sahih dan isu dia tu isu dia. Yang kedua, hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menunjukkan adanya syariat iqamat bagi sesiapa yang terlupa 1 rakaat salat apabila mereka nak menambah 1 rakaat bagi mencukupkan bilangan yang sepatutnya bagi salat berkenaan. Imam Nasai dia pegang ni. Dia kata ada sunat lah, bukan wajib. Tak buat pun tak apa. Dia antara dia pegang ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak ada ni, tak akal ni. Sambung gitu lah. Lepas tu sujud sahwi. Hujung tu. Moga tersalah. Yang ketiga, mengikut pendapat yang sahih Muawiyah bin Khudash Al-Kindi iaitu Abu Abdullah. Tersilap biasa tu. Abu Abdurrahman atau Abu Nuaim Al-Misri adalah sahabat kecil. Ni mengikut pendapat yang sahih. Dia ni sahabat kecil. Namun ada juga ulama yang mengatakan beliau bukan sahabat, bahkan tabi'i. Namun 2 kali. Namun Imam Bukhari, Abu Hatim, Abul Barki dan Al-Mufaddal Al-Ghilabi dia kata memang sabit bahawa Muawiyah bin Khudash ni sahabat. Ibnu Yunus ada menyebutkan bahawa beliau, yakni Muawiyah ni pernah terlibat dalam satu rombongan yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlibat dalam peperangan, dalam pembukaan Mesir zaman Sayyidina Umar. Meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Bahkan saya tak catat di sini. Ada juga dalam kitab lain sebut bahawa dia ni dalam ketika bila takluk Mesir zaman Sayyidina Umar lah, Iskandariah tu. Iskandariah. Dia Mesir ni ibu negeri dia Kairo tu. Ada Iskandariah, tempat yang kalau sekarang ni tempat pelancongnya lah. Iskandariah. Besar tu bandar tu. Jadi semasa nak buka Iskandariah tu, dia ni terlibat salah seorang sekali dengan Sayyidina Umar. Dia ni. Tetapi itu bukan menunjukkan sahabat, tapi nak ayatnya dia tu maknanya dia sudah diberi jawatan terlibat dalam delegasi itu.
untuk membebaskan Iskandar. Mesir tu negara lah, Iskandariah tu bukan negara, mana satu wilayah besar. Dia terlibat. Kalau dia ni kecil, sebenarnya itu sebagai sokongan bahawa dia ni sebenarnya sahabat kecil. Pada waktu Sayyidina Umar tu, dia sudah pegang jawatan penting. Maknanya dilantik untuk jawatan penting, nak buka Iskandariah. Tu ada disebut gitulah. Dia ni. Tapi kalau mengikut pendapat sahih, dia ni sahabat, cuma sirarus sahabat, sahabat kecil. Yang keempat, solat. Ni. Solat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah solat maghrib mengikut kebanyakan ulama. Jadi maknanya semaya 2 rakaat, tinggal ini adalah mengikut riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Timbul kemusykilan. Haruskah seseorang melakukan iqamat sedangkan mereka masih dalam solat? Sebab dia tinggal rakaat tu, makna dalam solat lagi tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i, kalau sudah bercakap lama, dia nak siap dah kuliah. Tadi 2 rakaat so, nak masuk dengan. Tak boleh tu kena semaya semula, muka dalam waktu lagi. Kena semaya daripada awal. Misalnya, kita kata, ketemu nak tu makmum. Dah kata Imam Salih nak kena kuliah. Dah lah biarlah kita katakanlah hari tu semua tu lupa belakang 4-5 sah tu. Dia tengah maya tu ada khabar. Lepas tu kira-kiranya bincang-bincang tu jalan, tapi kuliah tu kat setengah jam. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh kena maya mula. Bukan qada. Sebab lama dia tidak mualak, tidak berturut-turut tu kira tu. Baik, tak apalah tu. Nampaknya khilafnya masih besar lagi lah. Lebih luas lagi khilaf. Sini ni timbul kemusykilan. Ni saya ambil, ni saya petik-petik, ni bukan ambil semua, kena ambil semua kat panjang lah. Haruskah, ni kemusykilan timbul, haruskah seseorang melakukan iqamat sedangkan mereka masih dalam solat? Nak qamat ke mana tu? Qamat ni sebelum semaya. Apakah yang dimaksudkan dengan fa'aqamas salah? Sebab fa'aqamas salah ni boleh dengan makna maka dia mengiqamatkan untuk salat. Boleh dengan makna begitu. Pak saya terima tu lah. Baik. Apakah yang dia maksud? Ada ulama yang berpandangan bahawa frasa berkenaan adalah satu pemberitahuan kepada orang ramai agar kembali salat untuk menambahkan 1 rakaat. Bukan makna iqamat. Ginilah contohnya. Dah bila Nabi kata mari semaya, tambah 1 rakaat. Jadi ada lah sahabat yang mungkin masing-masing tu ubik dah. Mari semaya, pakat semaya. Aqimus salah. Ya semaya tu kita Melayu. Ku arah aqimus salah. Dirikan semua. Maka pahallah masing-masing pahallah tadi tinggal. Jadi setengah-setengah tu memang dia ada dah. Rasanya tak cukup tadi semaya tu. Bila kata aqimus salah pakat mari. Tu bukan makna iqamat. Ada ulama kata gitu. Makna ni satu announcement lah kita kira. Satu iklan, pemberitahuan. Ada yang kata gitu. Itu makna fa'aqamas salah. Bukan melakukan qamat untuk semaya. Walaupun boleh terjemah gitu pun. Baik. Ada juga yang berpendapat frasa itu adalah hakikat iqamat ketika hendak mengerjakan salat. Tak, qamat sungguh lah. Hakikat dia. Hakikat mana qamat sungguh. Bukan kata panggil orang mari semaya biasa tak. Maknanya bila masuk tu duduk Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa habis? Ada juga yang kata gitu. Baik. Jika diterima pandangan yang kedua, yakni qamat hakikat, bukan qamat majazi, maka hadis ini menjadi mansuh. Maka hadis ini tak boleh pakai. Sebab apa? Dibatalkan. Kerana telah berlaku ijma' ulama bahawa seseorang melakukan iqamah ketika salat adalah antara yang membatalkan salat. Waktu semua ulama kata begitu. Jika benar telah berlaku ijma', bagaimana dengan sikap Imam An-Nasa'i yang membuat tajuk yang boleh difaham bahawa beliau menerima zahir hadis, iaitu iqamah ketika atau dalam salat tidak menjejaskan salat. Jadi maknanya bila Imam An-Nasa'i terima bahawa boleh qamat, maknanya tidak, bagi dia tidak menjejaskan salat. Dah kalau ijma', tak boleh semua terima. Gak Imam Nasa'i ni bukan sebarang orang, bukan pun kita. Bila dia terima tu, mana tak jadi dalam ijma' tu. Ijma' ni tak ada seorang pun ulama hak besar hak diiktiraf bantah. Kita bantah tak pakai apa. Bila Imam Nasa'i bantah ni, mana ijma' macam mana? Macam mana boleh berlaku ijma' apabila ada kalangan ulama tu tersilap? Ulama peringkat mujtahid mengingkarinya.
Macam mana nak kata ijma'? Kalau kata ijma', Imam Nasa'i tak akan terima sebab dia buat dia gini. Imam Nasa'i bila dia buat tajuk, maknanya itu fiqh dia lah tu. Baik. Justru justru tu tak ada ini tu. Maka ada pula kalangan ulama yang menyebutkan bahawa maksud iqamah dalam tajuk Imam Nasa'i itu adalah pemakluman kepada orang ramai agar menambahkan rakaat yang tertinggal bersama Nabi. Sebab dia kata kena takwil lah. Kalau kita kata Imam Nasa'i kata gitu, maknanya tak jadi dah ijma' tu. Lepas tu kukuk mana pun kalau dia seorang, kukuk mana pendapat dia tu tidak kuat tu. Orang lain semua kata tak boleh, dia seorang kata boleh. Lepas tu kita kata dah kata boleh tu muhaddin. Hatulah ulama kata fa aqamas salah bukan makna iqamah hakiki, iqamah majazi. Boleh faham ke dak hakiki majazi? Iqamah majazi ni makna panggil orang supaya mari tu semaya lalu tambah solat lagi tu. Bukan kata bukan baca iqamah siapa la ilaha illallah tu tidak. Aqimus solah. Gitu. Semua pun faham lah. Tinggal tak nisa. Hak mana semaya, hak tak semaya tu dia tak faham lah. Itu maksudnya. Gitu. Kukuk mana khilaf lah. Kukuk mana pun kalau nak kata khilaf. Kalau Imam Nasa'i seorang, sebab tu dia ni pendapat ni sebenarnya hak kuatnya adalah tak ada iqamah. Hak yang dikatakan dalam hadis ni iqamah tu adalah panggil orang mari sembahyang, hak semaya tak adil sama Nabi tu. Sebab di kalangan sahabat tu dia rasa tak sedap tu, cuma nak tegur muka Nabi. Lepas tu tak kena Nabi salah sebesar ni. Lepas tu ramai ketemu ramai ketemu tak ada seorang, jadi dia rasa malu. Sebab itulah ulama kata ni hadis ni dia ada juga maksud kelebihan Talhah. Orang lain segar malu nak takut lama aku seorang, pihak kita orang lain tak. Tiba-tiba Talhah yakin sungguh Talhah. Rasulullah saat ni semaya dua itu tinggal asa tu. Yakin sungguh dia tu. Orang lain kata jolah. Sebab tu tak ada bantah tu. Sebab dari riwayat lain kata Nabi tanya, betul ke? Baik, so tambah. Gitu. Yang kelima mengikut zahir bab dan hadis adanya syariat iqamah bagi sesiapa yang terlupa satu. Zahir mengikut bab ni dan zahir hadis. Baik. Tujuan apa ni saya sebut ni? Ni saya ringkaskan daripada pandangan ulama, satu perenggan dia buat ni. Ni maksudnya kalau kita terima kata ada iqamah, maknanya dia faham tu secara zahir. Faham tak? Jadi ulama kata tak ada tu bukan tengok zahir, tengok maksud dia. Makna dia tahu. Sebab apa semua ulama kata memang tak ada. Tak boleh. Ijma' kata batal. Misalnya duduk tengah maya tu, ni iqamah tu. Tak boleh. Ataupun sanilah tertinggal tiba-tiba iqamah tak boleh. Sebab dia tak boleh kecek banyak. Setengah kalau dalam fiqh Syafi'i dia buat perincian, berapa patah dia boleh bercakap untuk boleh sambung kalau tinggal. Ketak lagi dalam mazhab Syafi'i. Misalnya gini. Misalnya tinggal. Bila tinggal tu sudah mai tu, makmum kata, rasa tak cukup sana tu. Imam bertanya, betul kah? Gitu ya, sekadar tu. Ada juga dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ni tak boleh siapa pergi kedai, tobik start kereta, masuk pergi, undur balik. Tu kira lebih masa. Tu. Tapi setengah ulama kata dia tak kira masa, dia kira bercakap. Ada juga khilaf pula situ. Cuma saya tak masuk ini. Maknanya lepas tu kecek banyak dah. Walaupun duduk dalam masjid. Tak boleh. Lepas tu ulama kata kadar yang bagaimana kadar bercakap banyak tu benda tak jelas juga tu. Sebab kalau kita tengok hadis ni kan, banyak kalah kecek Nabi tu pak keluar masjid terpaksa panggil orang. Kalau duduk dalam masjid panggil awak ke dia? Mana pak keluar dah tu setengah-setengah tu. Nabi sendiri pun siapa keluar masjid dah. Sebab tu dia kata Nabi masuk semula. Sebab tu perkara ni nisbi bagi saya ni lama tu mengikut urfi kadar yang kita agak saja. Tapi kalau siapa di rumah dah tak boleh lah. Hak tu bukan tubik masjid kelik siapa di rumah tu lain cerita tu. Lepas tu kalau terlebih lah ke mana ustaz? 4 rakaat yang main ngari. Siap berlakon. Lagu mana mula? Kita bincang kita cuma maklum awal takut klik takut pening. Hak tu tak payah tambah lah. Lepas tu nak kurang tak boleh. Lepas tu nyak begitu nak wan. Setengah ulama, jadi ramai ulama kata tak perlu ulai balik. Setengah kata tak boleh, kena ulai balik. Setengah kata tak sebab salah. Setengah kata tak kena sujud. Sujud apa? Macam sujud sawi lah, sujud gitu ya. Sebagai tanda lemahnya kita manusia ni. Gitu ya. Ada berlaku ni. Masjid besar ni. Dia maya 5. Hak kita nak sokornya, dia tak ayak aku imam ya asnya.
Tu imam klik dia main mula apa dia. Tu lucunya. Ni perawi sikoh sebut saya ni. Sebab dia pun terlibat. Saya tanya dia, kata pak cik, maya pulak lah kita tak tubik tu pakai neng apa dia. Hak tubik ramai juga hak tubiknya. Jadi hak popok hak jenis itu ni pakai senyap. Nanti tengok mana dia badi tunggu kecek. Bila sama-sama ke orang ni kita buat mula apa kita kok lain klik buat takar lah. Ngata tu email pun dia maya mula apa dia. Tapi jemaah pun tak amal dah. Lepas tu nak kira lagu mana? Akhir ada bab dia lah. Hak ni hak kurang ni tak cukup. Hak tu lebih. Lepas tu lagu mana tu email? Tak ada masalah sekian abuk tu email. Moga dia ingat pak dia maya asal ni. Masalahnya ramah tu. Soh boleh tak oyak dahsyat nanti ni. Akhirnya kita akan bincang khilaf juga di kalangan ulama. Ada ulama kata kena semaya semula, ada ulama kata tak perlu, cuma setengah kata kena apa ni. Tak ke gitu ya. Mana senyap gitu tak apa nak, mungkin lebih. Hak ni hak kurang ni kena tambah. Dah saya pun pergi tu. Sebenarnya sebab kita lebih. Kena buat mula, kau lebih. Jadi, tadi lebih dah. Cumanya perincian dianya kita tahu dengan yakin, dengan sedar tu terlebih tu dia ada beza pula hukum. Kalau dalam semaya dia ingat-ingat 5 kita dalam semaya dia kena sujud lalu. Dia kena wisalah lalu. Tu wisalah. Hak ni hak lepas semaya wisalah assalamualaikum tu. Hak tu lain. Hak tu kata tak payah pakai sesar gitu. Mana kena semok muhasabah di takut banyak buat dosa ke macam mana. Dari sudut tu yalah. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi zahir bab ni gitulah. Zahir bab dan zahir hadis ni mana kena iqamah lah mengikut zahir. Yang keenam, tidak batal solat ni di segi fiqh ni, mana kita ambil dari aspek fiqh pula. Mana tidak batal solat kerana berpaling arah kiblat, keluar dari masjid atau bercakap ketika solat dengan sebab lupa. Sebab dia kira bila tak siap tu walaupun dia berjalan tu kira dalam waktu solat lagi tu kiranya. Itu maksud dianya. Tak ada sahabat Nabi duduk tengah maya duduk gini bercakap. Maksud bercakap di sini ni maknanya sebab semaya tak selesai lagi tu. Cuma ingat sesat tu pergi mari. Kerana lupa tidak batal. Kayak kita bercakap sepatah perkataan. Setengah ulama kata perkataan yang difahami. Kalau dalam fiqh. Kalau dia sebut perkataan tak faham, tak batal. Ada yang kata begitu. Mana dia sebut perkataan itu yang difahami, baru batal. Tu ada khilaf dulu. So kata tak. Kalau dia sengaja sebut perkataan kalau tak faham pun batal. Sebab dia kalau bahasa Arab pun tak boleh. Sebab dalam sembahyang hanya zikir-zikir dan doa saja boleh sebut. Lepas tu ayat Quran, hal lain hadis pun tak boleh baca kecuali dalam bentuk doa. Doa pun bukan semua tempat. Tak boleh doa sambil berdiri gitu. Kecuali kunut nazilah dan sebagainya, tu lain cerita. Hak boleh sebutnya ketika sujud. Tapi kalau semaya sunat luah sikit, rokok pun boleh. Dia ada pula. Akan datang kita bincanglah kau tu. Baik. Jadi tidak batal solat kerana berpaling arah kiblat, keluar dari masjid atau bercakap ketika solat dengan sebab lupa. Kena ingatlah ketika solat ni maknanya kisah tadi. Perincian akan menyusul dalam bab akan datang. Imam Nasa'i buat bab lain pula. Yang ketujuh, imam boleh rujuk kepada pandangan makmum apabila beliau terlupa ketika solat. Bila diperingatkan, dia kena buat pengesahan. Betul ke? Betul ke anda tersilap ni? Dia boleh tanya orang lain, makmum tu. Kalau 4-5 orang makmum kata memel lah. Maknanya yakin lah. Dia kena buat, dia kena tambah. Isu ini juga akan dibincangkan dengan terperinci dalam bab akan datang secara khusus lah. Kemudian bab yang ke-25 tu sebenarnya waktu tersilap itu tu dia sebenarnya bab ni pun siap dah terjemahnya. Tak apalah kita ambil minggu hadapan. Bab untuk minggu hadapan bab yang ke-25 azan pengembala. Pengembala di sini setengah ulama kata pengembala kami, setengah kata pengembala ni umum. Apa maksud tajuk ni kita bincang minggu hadapan? Wana mari-mari azanur ra'i. Azan pengembala kambing. Apa dia mengembala kambingnya? Dia gembala kambing tengah pada pasir. Tak siapa dia nak pergi kalau dia azan. Patut lagu mana azan dia tu? Termasuk dalam syariat ke? Kau tak perlu ataupun macam mana? Di sini kita akan tengok. Kebetulan Nabi pergi, Nabi dengar.
Tu kita bicara minggu hadapan insya-Allah. Jadi minggu hadapan ini kita akan sambunglah notan ini. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan itu kita dapat maklumat berkenaan dengan kedudukan solat kita tu. Dia gini yang mudah. Saya nak sebut yang terakhirnya, maknanya bila kita tengok dia punya pandangan ulama ni, maknanya di sana ada satu syariat yang perlu. Yang mana kalau kita buat, kita boleh pahala. Yang ni iqamat untuk setiap salat. Jadi orang yang kita kata semaya jamak, lepas tu dia iqamat saya itu ada asal dia lah. Mana boleh, itu maksud dia. Lepas tu ulama kata tak perlu. Lepas tu khilaf tu, apa yang khilaf. Jadi cuba bayangkan, khilaf ni zaman tu lagi. Khilaf bukan zaman sekarang. Okey, rasa setakat itulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.